Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini Cikgu Mas akan lihat matematik tentang 1 KSSM bab 1 nombor nisbah. Hari ini kita akan lihat hukum operasi aritmetik. Ada 4 jenis hukum, iaitu yang pertama hukum kalis tukar tertib, yang kedua hukum kalis sekutuan, yang ketiga hukum kalis agihan, yang keempat hukum identiti. Kita lihat dahulu hukum kalis tukar tertib. Kalau dilihat di sini, A tambah B sama dengan B tambah A. Benda yang sama, dia hanya tukar je tempat duduk dia. Ni A dekat depan, ni A dekat belakang. Jadi yang ini sebenarnya benda yang sama. Kalau kita lihat contoh dekat sini, 4 tambah 2 sama juga dengan 2 tambah 4. Maksudnya 4 tambah 2 ialah 6. 2 tambah 4 pun 6. Jadi dia ialah benda yang sama. Dia hanya tukar tempat duduk. Depan pergi belakang, belakang pergi depan. Hukum kalis tertib yang seterusnya ialah darab. A darab B, B darab A. Jadi kalau kita lihat contoh dekat sini, 5 darab 3, 15. 3 darab 5 pun 15. Dia hanya tukar tempat duduk. Dia sama. Jadi hukum kalis tukar tertib ialah tambah dan darab sahaja. Sekarang kita lihat pula hukum kalis sekutuan. Kita lihat dekat sini ada bracket. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Kalau kita lihat dekat sini, mula-mula kita ada bracket A tambah B. Kemudian dekat belakang ni ada bracket B tambah C. Sebenarnya dia adalah satu benda yang sama sahaja. Dia hanya tukar pasangan sahaja. Yang ni A tambah B, yang ni B tambah C. Dekat sini kalau kita lihat 1 tambah 3 tambah 2. Tapi dia sama juga 1 tambah 3 tambah 2. Dia tukar geng. Tadi 1 dengan 3. Yang ini 3 dengan 2. Seterusnya A darab B darab C. Yang ni A darab B darab C. Tengok bracket dia dekat mana. Bracket dia mula-mula A dengan B. Lepas tu belakang dia B dengan C. Dia tukar partner dia. Jadi kalau kita lihat contoh 4 darab 2 darab 5. 4 darab 2 darab 5. Kita tengok dekat sini. 4 mula-mula dia satu geng. 4 darab 2. Lepas tu yang belakang ni 2 darab 5. Dia sebenarnya benda yang sama sahaja. Hanya tukar pasangan, tukar partner dia. Ini ialah hukum kalis sekutuan. Hukum kalis agihan pula macam ni. Dia ada darab, dia ada tambah. A darab B tambah C. Bracket dia. Nampak tak bracket dia tu? B tambah C. Apabila kalis agihan, agihan maksudnya kita kembangkan. A darab B. Saya tengok sini. A darab B. Ini. A darab dengan B. Jadi kita dapat A darab B. Lepas tu A darab pula dengan C. Maka kita dapat A darab C. Hanya letak tambah di tengah. Jadi kalau kita lihat contoh dekat sini, 2 darab 3 tambah 5. Saya tulis dekat sini 2 darab 3 tambah 5. Nampak tak ini ada bracket, ini ada darab kan? Kalau dia tak ada tulis darab, dia tulis bracket sahaja pun maksud dia darab lah. Jadi kalau ada macam ini, kita kena kembangkan. Kita kena darabkan masuk ke setiap nombor yang ada dalam ni. 2 darab 3. Jadi kita tulis 2 darab 3. Kemudian ni ada tambah, kita tulis tambah. Lepas tu 2 darab dengan 5. Jadi kita tulis 2 darab dengan 5. 5 dekat sini. Jadi inilah kembangan dia. Jadi dia sama juga dengan operasi tolak. Jadi kalau kita tengok dekat sini, tadi darab dengan tambah. Sekarang darab dengan tolak. Sama je.
kita kena darab, kita kena kembangkan. Itu namanya kalis agihan. Jadi saya bagi contoh lah, kita ikut dekat sini. 3 darab 4 tolak 2. Okey, ada darab, ada bracket, semua kena darab masuk ke dalam. Jadi 3 darab dengan 4, kita tulis 3 darab 4. Kemudian dekat sini ada tolak, jadi sini tolak 3 darab dengan 2. Jadi 3 darab 2. Kita tulislah macam ini. Okey, sekarang kita lihat pula hukum identiti. Ada beberapa identiti ni, identiti ni maksudnya memang dia kekal lah, tak berubah. Kalau A tambah kosong, A tak tambah dengan tak ada apa benda, jadi dia akan dapatlah diri dia balik. A tambah kosong, A darab kosong, kita akan dapat kosong. Tengok ni, kalau tambah kita dapat diri dia balik, kalau darab kita akan dapat kosong. A darab 1, tadi kosong, kalau kosong dia akan dapat kosong. Kalau darab 1, dia akan dapat diri dia balik. Kemudian A tambah negatif A sama dengan kosong. Okay. A tambah negatif A sama dengan kosong. Kenapa pula ni? Saya bagi satu contoh. Katakanlah 3 tambah dengan negatif 3. Okay, kita tahu, dah belajar dah, kalau ada bracket maksud dia darab. Jadi positif darab negatif ialah negatif. Jadi dekat sini kita tulislah 3 negatif 3 ataupun 3 tolak 3. Ini tadi tambah darab tolak, kita akan dapat tolak. Jadi 3 tolak 3 kita akan dapatlah kosong. Dah betul lah ni dia punya hukum ni. Tadi kalau ada tambah, ada tolak, bracket dekat sini, kita akan dapat jawapan dia kosong. Seterusnya, A darab 1 per A ialah 1. Okey, yang ini A darab 1 per A sama dengan 1. Saya bagi contoh 5 darab dengan 1 per 5. Okey, ini kalau dia ada dekat atas sini, ada dekat bawah sini, kita boleh permudahkan, potong 5 darab 1, 5 darab 1, 5. Kalau ada nombor yang sama dekat sini, 5 sini, 5 sini, dapatlah jawapan dia 1. Kalau saya bagi 7 darab 1 per 7. Nampak tak nombor dekat bawah ni, nombor kat atas ni sama? Jadi jawapan dia ialah 1. Kita lihat pada soalan ini, padankan hukum operasi aritmetik yang betul bagi setiap operasi berikut. Soalan ini adalah soalan TP3. Okey, dekat sini kita ada 4 darab 5 tambah 4 darab 8. Okey, lepas tu dia selesaikan dekat sini. Kalau kita lihat dekat sini, dia ada darab, lepas tu tambah, lepas tu darab kan. Okey. Yang ini kita selesaikan macam mana tadi? Kita selesaikan yang ada satu nombor, contohlah dekat sini 4 darab kurungan 5 tambah 8. Okay, yang ini darab masuk kan? 4 darab 5, lepas tu tambah, lepas tu 4 darab 8. Tengok yang atas ini sahaja. Jadi kalau yang ini nama dia apa? Yang ini dia kita kembangkan, kita agihkan. Kalau kita agihkan, maka dia ialah hukum kalis agihan. Jadi padankan guna pembaris cantik-cantik, kemas-kemas. Yang kedua, 5 darab 7 darab 10. Lepas tu dia kembangkan jadi 7 darab 5 darab 10. Dia hanya letak apa tu nama ni dah, kurungan. Dia hanya letak bracket ni sahaja. Jadi sebenarnya nombor dia sama je kan, 5, 7, 10. Ni ada darab, ni ada darab. Ni pun sama, ni darab, ni pun darab. Kalau dia hanya tukar
geng, tukar kawan. Nama dia apa? Tukar kawan je. Jadi dia ialah hukum kalis sekutuan. Seterusnya dekat sini ada 19 tambah 7 tambah 1. Operasi dia ialah tambah. Kita tukar, kita tengok kat sini 19 tambah 1 tambah 7. Dia tukar tempat duduk je ni. Ni 1 duduk kat belakang, ni 1 duduk kat tengah. Ni 7 dekat tengah, ni 7 kat belakang. Tapi dia sama je, dia tambah. Okay, kalau dia tambah, dia tukar je tempat duduk. Tukar tempat duduk. Yang atas ni tadi tukar geng, tukar kawan. Okay, jadi kalau dia tukar tempat duduk sahaja, nama dia ialah hukum kalis tukar tertib. Okay, last kita ada dekat sini 17. Darab 1/17. Tengok, ni ada darab kan? Ada nombor yang sama kat sini, dapat sama dengan 1. Maka dia ialah hukum identiti. Maka dah siaplah kita punya 4 jenis hukum, iaitu hukum kalis tukar tertib, hukum kalis sekutuan, hukum identiti dan juga hukum kalis agihan. Jadi selamat mencuba. Assalamualaikum. Bye.